Hello, Assalamualaikum. Ah, Pagi ni, sekarang ni pukul 4 lebih. 4 pagi. Saya tergerak. Terbangun tadi ni. Lepas tu nak tidur late tu, main TikTok. Bila main TikTok ni, dia ni muncul banyak TikTok video pasal dia ni. Jadi saya baca lah, saya tak tahu siapa dia ni. Jadi baru bila tengok banyak sangat video, saya tengok Ustaz, nama dia Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar. Banyaklah dia ni. Lepas tu bila saya tak tahu siapa dia Ustaz Wadi Anwar ni. Jadi banyak dia cakap, banyak-banyak saya tengok macam macam saya tak berapa berkenan. Topik dia, cara dia cakap, benda ni dia cakap ni macam something wrong ni. Jadi saya macam ni lah, saya amat sebetulnya terang, saya tak tahu siapa hak jenis ustaz baru lah ni, saya tak tahu. Jadi saya cek dalam Google, tengok siapa dia ni, Ustaz Wadi Anwar. Ni banyak penyokong lah, sampai tulis itu semboyan pun sokong. Orang, dia kata orang banyak fitnah dia ramai lah nak berjuang bersama dia apa semua. Okey. Jadi saya buka lah tengok apa Ustaz Wadi Anwar ni, siapa dia sampai banyak sangat pengikut dia macam ni. Oh, dia ni rupanya ustaz yang banyak kontroversi. Ada cerita dia tuduh kerajaan Perlis buat kerajaan Perlis keluar guideline, dan benda-benda yang dia cakap tu kerajaan Perlis counter balik, kami tak pernah buat guideline apa ni, guideline masa semayang. Pelik lah. Jadi saya kan dia ada satu benda dia cakap lagi tu yang buat saya rasa ni bahaya ni. Tapi dia banyak pengikut, jadi kita takut nak cakap juga, banyak pengikut sangat. So yang counter balik tu dia kata semayang macam mana atau nak sujud tu macam mana. Jadi dia kata kerajaan Perlis buat guideline macam ni. So dia ni memang bukan Wahabi lah. Dia kata kerajaan Perlis ni Wahabi. Dia bukan Wahabi, dia Syafi'i, amboi. Jadi dia nak counter balik dengan kerajaan Perlis lah yang dia tuduh kata Wahabi tu. Okey. Tapi saya terus terang, yang saya tahu, kita belajar agama ni, benda yang tak boleh menguatkan ukhuwah atau benda yang boleh merosakkan perhubungan antara sesama Islam, benda-benda macam tu tak payah nak tunjuk, tak payah nak ceritakan. Sebab kita faham orang Islam banyak fahaman masing-masing, ada banyak fahaman dia. Tak payah kita nak menunjuk kata aku betul, hang salah. Sebab benda yang macam tu, itu masing-masing. Bagi saya, yang saya faham lah. Jadi nak bangunkan jadi satu isu tu, macam ni tak boleh ni. Tak boleh nak lawan ni, siapa ni buat. Lepas tu kerajaan Perlis pun dah support balik, kata counter balik. Kami tak pernah keluar guideline macam tu. Jadi banyak dah penyokong dia daripada, saya tengok banyak penyokong kat bawah tu, tapi saya tak berani lah nak kata mereka ni legit ke apa ke. Sebab penceramah dia ni penceramah bebas, dan ramai penyokong tu macam penyokong atau penyokong Ayah Pin dulu, ramai ke. Tapi yang dia macam banyak counter, banyak famous dekat TikTok, dekat online lah, macam Ustaz TikTok apa dia. Okey. Sebab banyak dalam TikTok tu saya duk counter dia punya ceramah banyak. Saya tengok macam ni something wrong. Cuma saya rasa tu gut feeling, saya rasa dalam tergerak dalam hati. Lepas tu bila saya buat research, carilah pukul 4 pagi ni, saya buka research nak tengok siapa dia. Bila saya buka tu, keluarlah satu cerita tadi, isu Perlis tu. Banyak isu dia keluar. Isu satu lagi tu, isu pasal Nabi kat Malaysia tu. Jadi video tu boleh cari ada dalam online lagi. Lepas tu tapi dia counter video tu, orang tak tunjuk sepenuhnya
Dia kata video tu tak tunjuk sepenuhnya. Video tu dia orang kata potong. Tak penuh. Jadi saya tengok sendiri video tu sebab dia tulis itu video ni sepenuhnya. Okey. Video ni apa yang buat kontroversi tu, dia start dengan cerita dia minta, dia baca ada 120 berapa ribu ada Nabi, banyak. Tapi Rasul 25 yang kita tahu. Okey. Yang ni hakikat kan, Allah ada Nabi ni banyak. Okey. Ini semua orang faham. Tapi Rasul dan Nabi terakhir adalah Rasulullah. Itu hakikat dan fakta. Tapi apa dia cerita tu, cara dia cerita tu pun saya tengok dia kata dia mimpi, dan sebelum dia mimpi tu, sebelum proses ni pun tak boleh cerita ke orang sebenarnya. Yang tu yang saya nak start dulu. Saya terkejut. Okey, dia kata dia minta dengan Tuhan, dia nak jumpa sebelum dia tidur, dia minta dengan Allah. Dia kata macam itulah. Dia nak mimpi, dia kata dia 124,000 berapa puluh ribu ratus, dia nak jumpa satu lah. Dan okey, tang ni saja saya kata ni adalah tanda, dia sendiri yang keluar tanda ni. Orang, semua manusia dalam bumi ni sejak daripada zaman Rasulullah ni, lepas nak sampai luar ni, semua nak mimpi jumpa Rasulullah. Tak ada ni first time saya dengar dia nak mimpi nak tengok 124. Itu dah nampak dah something is wrong. Okay, dia kata dia nak jumpa juga. Dah minta Allah nak tengok. Dia kata dia dengar dia tahu ada berapa ratus ribu semua ni, dia nak tengok seorang. Okay, lepas tu dia kata dalam malam tu Allah bagi dia jumpa mimpi. Allah bagi dia mimpi benda tu. Saya tak mau kata Allah bagi dia mimpi ke apa, saya tak tahu bab ni. Tapi yang saya tahu, satu tadi ni, dia minta nak tengok. Dia tak minta tengok Rasulullah. Doa dan nak mimpi nak jumpa Rasulullah tu memang betul. Yang tu memang mimpi yang selalunya orang kata nak jumpa. Yang tu lah yang doa yang kita kena ada. Dan saya nak explain yang kefahaman saya, yang saya tahu ilmu saya sikit ni, mimpi jumpa Rasulullah ni pun ada adab dia. Maknanya mimpi tu tak boleh cerita ke orang. Jadi kalau orang cerita tu, kita tahu dah something is wrong. Kecuali macam budak-budak, dia tak tahu apa, macam dia baru masuk Islam. Dekat Amerika pun saya tengok satu budak tu, dia masuk Islam di Amerika, orang putih. Dia mimpi dia nampak dia jumpa Rasulullah, dia cerita dalam satu video saya tengok tu. Tapi saya rasa ada satu pertikaian, tahu tak? Takut-takut orang ni, zaman sekarang ni, zaman sekarang orang dah tak peduli nak dakwah cara menipu banyak. Dia mimpi, dia kata dia mimpi macam ni, yang Islam ni betul, tapi dia mimpi yang tak betul dia cerita tu. Ataupun saja buat cerita. Jadi saya tak, sebenarnya hukum dia, adab dia, kalau kita mimpi jumpa Rasulullah, tak boleh cerita ke orang. Itu yang mimpi jumpa Rasulullah. Kita tak boleh cerita ke orang benda ni. So dia ni, Ustaz Wadi ni, dia cerita ni, dia tak minta jumpa Rasulullah, dia nak minta jumpa satu Nabi. Okey, tak apa. Tak apa, saya layan cerita ni, bukan tak apa ke tidak. Bagi saya tak boleh, tak patut minta macam tu. Patutnya minta jumpa Rasulullah. Okey, dia tak mau, dia nak mimpi jumpa satu tu. Lepas tu dia kata dia mimpi jumpa satu Nabi. Dia kata Allah mimpikan dia, Allah tunjuk ada satu orang tu kat Malaysia. Dia tu masih hidup lagi, ulama. Tapi cara dia cakap tu, bukan dia kata dia cara dia cerita tu, dia jumpa Nabi lah. Maksudnya dia jumpa Nabi yang 1120 tu kat Malaysia, masih hidup lagi. Seorang ulama. Itu yang jadi kontroversi tu. Kemudian malam tu nak tidur, saya berdoa, saya kata, ya Allah, boleh tak tunjuk seorang hak ramai ni. Hak Nabi lah, bukan Nabi Muhammad. Hak Nabi, hak ramai ni, saya kata teringin tengok. Kan? Malam tu tidur, Allah Ta'ala tunjuk seorang. Kan? Tunjuk. Dan muka Nabi tu, ni saya minta sebelum tidur. Saya kata, ya Allah, teringin tengok seorang. Banyaknya Nabi. Kan 124,000. Jadi Allah Ta'ala tunjuk ada satu muka tu, orang tu ada di Malaysia, ulama.
Kan. Jadi tapi tak ditabak lah siapa dia kan. Semua saya tengok dan dia masih hidup lagi orang tu. Masya-Allah. Wallahu alam. Saya tidur tu saya memang mohon dengan Allah dan malam tu Tuhan tunjuk yang tu. Kalau tengok kita yang faham, jelik tu tak? Dia jadi macam dia ni cakap macam mana ni? Dia cakap, okey. Lah ni saya nak bagi point. Pasal apa saya kata, benda ni dah pelik. Satu, orang tak akan tak pernah nak doa. Semua doa yang kita boleh minta, doa pasal Nabi, nak jumpa Nabi tu, memang betul. Ada orang yang akan jumpa Nabi kalau dia minta doa macam tu. InsyaAllah. Ada amalan-amalan ni boleh jumpa Nabi. Tapi bila jumpa Nabi, tak boleh cerita ke orang. Dia ni bukan setakat jumpa Nabi, bukan Nabi Muhammad. Dia tak minta jumpa Nabi Muhammad. Dia jumpa Nabi lain, dia kata jumpa kat Malaysia ulama yang masih hidup. Tapi dia pergi cerita tu. Maknanya dia dah miss dua benda. Dia tak minta doa nak jumpa Nabi Muhammad. Lepas tu dia pergi cerita ke orang. Ni tak boleh. Kalau orang yang faham adab dia jumpa Nabi, tak boleh cerita ke orang. Sebab yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh petikai. Yang tu tentang Allah tunjuk tanda-tanda orang yang jahat ni. Allah tunjuk macam tu. Dia akan cerita ke orang. Tu ada tanda tu. Bahaya. Okey. Tapi the fact dia boleh bangkit cerita tu, saya rasa isu ni bahaya ni. Tu tanda bahaya. Kadang-kadang Allah nak tunjuk kat kita, keluar daripada orang tu sendiri. Macam saya mengaku saya ni fasik. Maknanya saya ni tak betul. Okey, dari segi ilmu fasik, lemah. Tapi saya ada ilmu dan saya tahu ada adab ni. Takat tu saya boleh kata, sebab saya tak boleh beri ceramah apa semua, sebab saya cakap saya ni fasik, saya buat jahat. Saya tak boleh berdakwah cakap agama ni sebab saya ada kelemahan saya. Kalau saya cakap juga takut jadi apa? Daripada fasik tu jadi munafik. Munafik ni orang yang beragama tapi dia buat jahat, dia nampak orang nampak macam dia beragama. Dia mengaku pula dia beragama. Saya tak mengaku saya alim ke tidak. Tapi saya faham, saya ada guru, saya pernah belajar, saya tahu apa hukum-hukum, adab-adab dia. Ni saya minta sebelum tidur, saya kata ya Allah, teringin tengok seorang. Banyaknya Nabi. Kan 124,000. Jadi Allah Ta'ala tunjuk ada satu muka tu, orang tu ada di Malaysia, ulama. Kan. Jadi tapi tak ditabak lah siapa dia kan. Semua saya tengok dan dia masih hidup lagi orang tu. Masya-Allah. Pergilah tanya. Kalau kita mimpi Nabi tak boleh cerita kat orang. Ni cerita ni. Lepas tu jangan cerita kat Malaysia. Bahaya. Ni bahaya nama dia. Ni video ni saya buat. Sebab saya rasa Allah bagi saya, apa yang saya nampak kesimpulan bagi saya lah, tadi saya nak tahu panjang cerita, Allah nak tunjuk macam saya terang-terang saya cakap depan-depan, saya tak payah nak cerita nak tipu. Saya ni bukan beriman hebat-hebat, tak ada. Saya ni seorang fasik. Ini saya terang saya cakap ni, maknanya saya tak tipu, memang saya fasik. Saya percaya pada Allah. Saya beriman pada Allah dan Rasul. Tapi nak kata saya ni level iman alim ulama, tak ada. Saya level saya fasik. Tapi orang yang cakap macam ni bahaya. Kesimpulan dia, Allah nak tunjuk benda ni. Kadang-kadang orang yang jahat macam ni, Allah sendiri nak tunjuk. Dia sendiri yang cakap. Ni terbukti lah. Dia tuduh, dia fitnah dengan kerajaan negeri Perlis. Tuduh raja mereka tu. Lepas tu tuduh cerita pasal Nabi ni pula. Allah. Tu bukti. Allah saja nak cerita tunjuk kat kita. Saya 4 pagi ni. Saya bangun-bangun, saya buat kerja saya. Kita tak, kalau boleh tu kita tak boleh cerita amalan kita. Amalan kita tak boleh cerita. Nak jumpa Nabi pun tak boleh cerita. Cerita keburukan kita, saya akui lah. Saya boleh cerita terus-terang. Bukan nak kata keburukan apa, sebab tak boleh nak riak, tak boleh nak tipu. Saya bukan orang yang beriman ataupun alim ulama.
Tapi bila orang fitnah macam tu, orang tipu, sampai Raja Negeri Perlis kata jangan menipu lah. Kata kat dia ni, kata kat Ustaz Wadi ni, jangan buat cerita, jangan menipu. Daripada nasihat dia. Tapi dia tak, dia kata menipu tak menipu, tapi keluar cerita Nabi tu, dia menipu tu, buat cerita tu. Astaghfirullahalazim, pagi-pagi. Saya cuma tergerak sebab esok saya tak mau fikir dah bab ni. Sekian. Assalamualaikum.